Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini, Isnin, kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim sebagai satu usaha kita bagi memahami petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit untuk kita penduduk bumi ini. Moga-moga ini menjadi satu sebab ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, dan di akhirat kita mendapatkan ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 4 surah At-Tahrim, surah yang ke-66 dalam Al-Quran. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 5 dan ayat-ayat selepasnya insya-Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Yang bermaksud, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, meliputi janda dan anak dara. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 5 surah At-Tahrim ni merupakan satu amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita oleh kerana sebab mereka berdua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu rahsia kepada Hafsah, dan Nabi pesan supaya rahsia itu tidak disampaikan kepada orang lain, tetapi Hafsah ternyata sampaikan rahsia itu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menegur mereka, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, Asa rabbuhu in tallaqakun ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, maka Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni menyampaikan satu amaran kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa boleh jadi kalau sampai Nabi menceraikan mereka oleh kerana perbuatan mereka,
yang menderhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan digantikan Allah untuk Nabi isteri-isteri yang lebih baik daripada mereka. Ketika mana kita mendengar ayat Allah Ta'ala ni, mungkin ada soalan dalam hati kita. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memberi ganti yang lebih baik daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin adalah wanita-wanita paling mulia di atas dunia ini? Kalau kita melihat zahir ayat ni, kata Allah, boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Zahir ayat ni seolah-olah menunjukkan bahawa masih ada wanita-wanita yang lebih baik daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sedia maklum bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita terbaik di atas muka bumi Allah Ta'ala. So, bagaimana dengan maksud ayat ni? Para ulama kita menjelaskan, maksud ayat ni ialah in tallaqahunna Rasulullah li'isyanihinna lahu. Jika Nabi menceraikan mereka kerana kederhakaan mereka kepada Nabi. Maksudnya, kalau Nabi menceraikan mereka kerana mereka menderhaka kepada Nabi, dan hilang daripada mereka sifat-sifat kesalihahan seorang wanita, maka Allah Ta'ala boleh jadi akan menggantikan isteri-isteri yang lebih baik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menderhaka kepada Nabi dan menghilangkan sifat-sifat wanita salihah daripada diri mereka, maka Nabi akan menggantikan isteri-isteri yang lebih baik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, daripada ayat ni kita dapat belajar bahawa sesungguhnya punca masalah utama dalam rumah tangga itu adalah maksiat, kederhakaan. Ya. Sababul mushkilat, sebab banyak masalah dalam rumah tangga, sababul mushkilatil usriyah, ya, sebab banyaknya masalah dalam rumah tangga itu adalah al-ma'asi, kemaksiatan. Ya, sama ada kemaksiatan itu kepada Allah Ta'ala ataupun kepada pasangan kita sendiri dengan makna menderhaka. So, oleh kerana itu, daripada ayat ni kita dapat belajar, kalau kita ingin keluarga kita hidup dalam keadaan yang tenang, damai, selesa, tidak banyak masalah, satu kunci utama dia ialah kurangkan kederhakaan, kurangkan maksiat, sama ada maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada pasangan kita dengan makna menderhaka tadi. Kerana ketika mana seseorang melakukan maksiat, maka pasti akan ada keburukan yang akan menimpa dalam rumah tangga dia. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Selepas Allah Ta'ala menyampaikan amaran kepada isteri-isteri Nabi bahawa boleh jadi kalau Nabi menceraikan mereka, Allah akan menggantikan bagi Nabi SAW isteri-isteri yang lebih baik daripada mereka. Kemudian Nabi menjelaskan ciri-ciri isteri-isteri yang terbaik itu. Kata Nabi, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Ya, Nabi Allah Ta'ala menjelaskan beberapa ciri-ciri isteri-isteri yang terbaik itu. Yang pertama kata Allah Ta'ala ialah muslimat. Muslimat artinya isteri yang baik itu atau isteri yang terbaik itu mestilah muslimat. Muslimat dekat sini bukan sekadar bermakna bahawa dia adalah seorang muslimah, tetapi juga bermakna seorang yang tunduk, seorang yang patuh, seorang yang penurut. Kerana makna daripada muslimah itu
bukan sekadar dimaknai muslimah sahaja, iaitulah orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, kita sebut dia sebagai muslim ataupun muslimah. Tetapi muslimah dekat sini itu berarti selain dia memang seorang muslimah, dia juga seorang yang tunduk, ya, taat, penurut, sama ada terhadap perintah Allah Ta'ala maupun terhadap perintah suami dia. Muslimat. Hakikatnya sebenarnya kalau seorang isteri itu sudah muslimat, dia menurut perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah, maka sudah pasti dia akan tunduk, ikut kepada suami dia, akan menurut kepada suami dia. Mengapa begitu? Kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan isteri-isteri supaya mereka menurut kepada suami mereka, supaya mereka taat kepada suami mereka, selagi mana ketaatan itu bukan dalam perkara yang maksiat. So, ciri isteri yang terbaik pertama itu ialah muslimat. Selain dia, makna daripada muslimat dekat sini, selain dia memang seorang muslimah, dia seorang yang penurut, ya. Yang kedua, mukminat. Mukminat artinya dia adalah seorang mukmin. Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala alaih mengatakan bahawa maksud mukminat dekat sini, keimanan dia tu ikhlas, ya. Ikhlas keimanan dia. Kenapa? Sebab tempat daripada iman tu adalah di dalam hati, ya. Tempat iman itu adalah di dalam hati. So, keimanan dia tu betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kepada Rasulullah Ta'ala, bahkan kepada setiap segala sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk beriman. Dia mempunyai iman yang bagus. Baru kemudian yang ketiga, kata Allah Ta'ala qanitat, ya. Qanitat itu artinya adalah yang taat, ya. Tapi taat dekat sini maksudnya, kata para ulama, bukan sekadar taat biasa sahaja, tetapi istimrar, berterusan dia dalam ketaatan tu, ya. Dia seorang yang taat kepada Allah Ta'ala dan juga tentu kepada suami dia, dan itu dilakukan berterusan, bukan hanya dalam waktu tertentu sahaja atau dalam keadaan tertentu sahaja, tetapi dalam masa yang lama dia taat kepada Allah dan juga kepada suami dia. Kemudian yang keempat, ciri wanita muslimah atau isteri yang terbaik itu, kata Allah Ta'ala taibat. Taibat artinya yang bertaubat. Maksudnya yang bertaubat dekat sini, kalau mereka melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka langsung bertaubat. Jadi selain mereka taat melakukan perintah-perintah Allah, kalau mereka melakukan perbuatan yang ditegah Allah Ta'ala, mungkin kerana tidak sengaja ataupun kerana kelalaian atau bahkan mungkin secara sengaja, maka mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, abidat. Abidat dekat sini artinya ialah orang atau isteri yang banyak melakukan ibadat kepada Allah. Dia rajin beribadat kepada Allah Ta'ala. Sembahyang dia bagus, zikir dia bagus, bacaan Quran dia bagus. Rajin melakukan pelbagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kemudian yang keenam, Allah Ta'ala sebut ciri dia ialah saihat. Saihat artinya ialah yang berpuasa, ya, yang berpuasa. Dia banyak melakukan puasa, mungkin puasa-puasa sunnah, ya. Maka ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana isteri yang dia melaksanakan solat 5 waktu, kemudian ia berpuasa pada bulan Ramadan dan ia taat kepada suami dia, maka dibukakan pintu syurga untuk dia. Dipersilakan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu amalannya ialah
saihat. Saihat artinya adalah saimat, banyak berpuasa, ya. So inilah ciri-ciri isteri-isteri yang terbaik yang Allah Ta'ala sebut. Pertama, muslimat, iaitulah seorang muslimah yang penurut, yang tunduk, ya. Yang kedua adalah mukminat, seorang yang ikhlas imannya, tulus keimanan dia. Yang ketiga ialah qanitat, yang berterusan melakukan ketaatan. Yang keempat ialah taibat, yang sentiasa bertaubat ketika mana melakukan kesalahan. Yang kelima ialah abidat, yang banyak melakukan pelbagai ibadah. Dan yang keenam ialah saihat, iaitulah banyak berpuasa. Pada hujung ayat ni kata Allah thayyibati wa abqara, yang meliputi janda dan anak dara. Ini menunjukkan bahawa berkahwin dengan janda itu boleh, berkahwin dengan anak dara juga boleh. Yang paling utama, mereka mempunyai sifat-sifat tadi: muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Ya. So inilah beberapa sifat-sifat ataupun ciri-ciri daripada isteri-isteri yang terbaik yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang wanita atau seorang isteri mempunyai sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut ni, maka insya-Allah dia telah menjadi isteri terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi isteri terbaik dalam pandangan Allah Ta'ala tu bukanlah isteri yang memakai pakaian yang bagus, yang cantik dan lain sebagainya, walaupun itu digalakkan juga dalam Islam. Tetapi sifat-sifat yang paling utama ialah 6 sifat yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni. Kalau 6 sifat itu ada pada diri seorang isteri, maka ia telah menjadi isteri terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang ke-6. Ayat 6, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang mana bahan-bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala perintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 6 surah At-Tahrim ini diawali Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ayat ini ditujukan Allah Ta'ala kepada setiap orang yang beriman. Maka jika kita merasa bahawa diri kita ni adalah orang yang beriman, sepatutnya ketika mana kita mendengar ayat Allah Ta'ala ni, kita betul-betul merasakan bahawa perintah Allah ni, ayat Allah ni ditujukan langsung kepada kita. Sebab ada orang membaca ayat, dia merasa bahawa ayat itu bukan untuk dia, tetapi untuk orang lain. Sepatutnya setiap kali kita membaca ayat, kita harus memandang, sepatutnya kita memandang bahawa ayat tu ditujukan Allah Ta'ala untuk kita, supaya kita fokus mengambil pengajaran daripada ayat-ayat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum,
peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Melalui ayat ni Allah Ta'ala memerintahkan secara khas kepada seorang mukmin, kepada seorang lelaki, pada seorang suami, pada seorang ayah, bapa atau yang semakna dengannya, supaya memelihara dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Jadi selepas Allah Ta'ala pada ayat 5 menyebutkan beberapa ciri-ciri isteri yang terbaik, pada ayat 6 Allah Ta'ala menyebut tentang suami pula yang mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan dirinya dan keluarganya selamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut pertama, qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Maka ini memberi pengajaran kepada kita, salahu baitika wa mujtama'atika wa ummatika wa akhiratika yabda'u binafsika fala tadhlimha. Kebaikan rumah tangga kita, kebaikan rumah tangga kita, sosial kita, umat kita, bahkan akhirat kita, sentiasa bermula daripada diri kita. Jadi kalau kita ingin keluarga kita baik, kehidupan sosial kita baik, umat kita baik, akhirat kita baik, maka mulakan daripada diri kita sendiri. Ibda' binafsik, mulakan daripada diri kita. Sebab tu pada ayat ni pun kata Allah, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, baru kemudian nanti keluarga. Artinya baiki diri kita dulu, ya, baiki diri kita terlebih dahulu dengan melakukan perintah Allah, meninggalkan tegahan Allah Ta'ala, baru ahli keluarga kita. Dengan sebab itulah baru kita boleh selamat daripada api neraka Allah. Bagaimana kita hendak menyelamatkan, hendak memelihara ahli keluarga kita daripada api neraka Allah, kalau kita sendiri tidak dapat menjaga diri kita, kalau kita sendiri tidak dapat memelihara diri kita? Maka dalam agama ini sentiasa digalakkan, mulakan dari diri kamu sendiri. Salahu ahlika yabda'u bi islahi nafsik fa faqidu syai' la yu'tihi. Kebaikan keluargamu bermula dari kebaikan dirimu sendiri, ya. Kalau nak memperbaiki keluarga kita, mulakan dengan memperbaiki diri sendiri. Faqidu syai' la yu'tihi, kerana sesuatu yang tidak mempunyai maka tidak dapat memberi. Maksudnya macam ni, kalau dalam diri kita ni tidak ada kebaikan, macam mana kita nak membaiki keluarga kita? Begitu ramai orang bermimpi supaya keluarga dia baik, isteri dia baik, pasangan dia baik, anak-anak baik. Itu harapan semua orang, tetapi sering tidak dicapai. Tentu ada banyak sebab. Salah satu daripada sebabnya ialah kita lupa memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin solat anak-anak kita baik kalau solat kita sendiri tak baik? Bagaimana kita nak baiki solat mereka kalau kita sendiri tidak membaiki solat kita? Bagaimana kita hendak menjadikan mereka anak-anak yang berakhlak baik kalau kita sendiri tidak cuba untuk membaiki akhlak kita? Bagaimana kita hendak menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah nanti di akhirat kalau kita sendiri tidak berusaha untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ibda' binafsik, sentiasa mulakan dari diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Qala Ali wa Qatadah wa Mujahid. Berkata Ali, Qatadah dan Mujahid tentang ayat ni,
Kata mereka, ayat ni memberi makna qu anfusakum bi af'alikum wa qu ahlikum bi wasiyatikum. Peliharalah dirimu daripada api neraka bi af'alikum, dengan amal perbuatan kamu, dan peliharalah ahli keluargamu daripada api neraka bi wasiyatikum, dengan wasiat-wasiat yang kamu sampaikan. Kemampuan kita dalam memelihara ahli keluarga kita daripada api neraka hanya dengan menyampaikan wasiat-wasiat, menyampaikan nasihat-nasihat. Kita tidak boleh, kita tidak kuasa, kita tak ada kuasa untuk memastikan mereka mengamalkan sebagaimana yang kita inginkan. Tugasan kita hanya menyampaikan sahaja, ya. Berdasarkan ayat ni, kata para ulama, dallatil ayah ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al aqrab fal aqrab. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar iaitulah menyuruh kepada kebajikan dan menegah daripada kemungkaran. Wajib hukumnya. Daripada mana dimulakan? Al aqrab fal aqrab. Daripada orang-orang yang paling dekat dengan kita, iaitulah ahli keluarga kita. Maka kalau kita hendak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebelum kita mengajak orang lain di luar sana untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegah Allah Ta'ala, mulakan dahulu dari rumah kita. Kalau kita nak berdakwah, mulakanlah dakwah itu dari dalam rumah kita. Al-aqrab fal-aqrab. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada masa dahulu pun Allah Ta'ala perintahkan untuk berdakwah. Buat kali pertama Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berdakwah kepada kaum kerabat Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Sampaikanlah peringatan itu kepada ahli keluarga yang dekat, kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Jangan sampai berdakwah kepada orang lain di luar sana tetapi ahli keluarga sendiri tidak diajak untuk melakukan kebajikan-kebajikan ataupun untuk meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat 6 surah At-Tahrim ini memberi pengajaran juga kepada kita betapa penting kehadiran seorang ayah, seorang bapa dalam rumah tangga. Sangat penting, ya, kerana dialah yang bertanggungjawab untuk menjaga mereka, memelihara mereka, bukan sahaja dekat dunia tetapi di akhirat. Maka tugasan seorang bapa bukan sahaja mencari nafkah, memberi makan minum, memberi tempat tinggal, kenderaan dan lain sebagainya, bukan sekadar itu. Tetapi ada tugasan utama yang sangat wajib lagi, ialah macam mana dia boleh berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan ahli keluarganya, termasuk isteri dan anak-anaknya, daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugasan yang sangat berat. Lebih berat menjalankan tugasan ini berbanding cari nafkah. Kalau kita cari nafkah, kita boleh bekerja, ya, apa sahaja. Kalau kita nak bekerja, kita insya-Allah boleh makan, cukup keperluan hidup kita. Tetapi memelihara diri dan ahli keluarga daripada api neraka Allah Ta'ala, itu satu tugasan yang sangat berat, bukan satu tugasan yang mudah untuk dijalankan, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maka mas'uliyatul mu'min an nafsi wan ahli. Ni tanggungjawab seorang mukmin atau seorang suami terhadap dirinya dan ahli keluarganya. Maka suami mesti melakukan dakwah di dalam rumahnya. Seorang ayah mesti melakukan dakwah di dalam rumahnya. Ada disebut dalam satu riwayat
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama bil laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'. Allah Ta'ala merahmati seorang suami yang bangun pada waktu malam, kemudian ia salat dan membangunkan isterinya, lalu mereka salat, lalu isterinya juga ikut serta salat. Fa in abat, jika isteri tadi enggan untuk bangun, maka suami boleh memercikkan air sedikit pada wajahnya, kata Nabi. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang isteri qamat minal lail, yang mana dia bangun pada waktu malam, dia sembahyang, fa sallat wa aiqadhat zawjaha, lalu kemudian ia membangunkan suaminya, fa salla, sehinggakan suaminya salat. Fa in aba, kalau suami dia enggan, isteri juga boleh memercikkan sedikit air pada wajahnya. Hadis yang disebut Nabi SAW ni satu hadis yang sangat luar biasa. Sepatutnya dalam kehidupan rumah tangga suami isteri itu saling tolong-menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau suami bangun pada waktu malam, bangunkanlah isteri untuk salat bersama-sama. Kalau isteri bangun dulu, bangunkanlah suami untuk kemudian melaksanakan salat secara bersama-sama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ni, rahimallah, Allah merahmati mereka, Allah menyayangi mereka. Maka kalau dalam satu rumah tangga dibuat begitu, diamalkan begitu, maka insya-Allah rahmat Allah sentiasa mencurah-curah kepada mereka, sehinggakan kebahagiaan selalu ada dalam rumah tangga mereka. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah, kerana api neraka itu bahan-bahan bakarnya ialah an-nas, manusia. Manusialah yang menjadi bahan bakar api neraka. Maka setiap kali manusia dimasukkan ke dalam api neraka itu semakin besar dan semakin panas. Sama seperti kita menyalakan api, kemudian kita siram dengan minyak, maka api itu secara automatik akan membesar. Begitulah dengan api neraka. Bahan bakar dia adalah kita manusia ni. Ya, kita manusia ni. Maka setiap kali dicampakkan manusia ke dalam api neraka itu semakin membesar, semakin mengamuk dan semakin panas. Selain manusia ada al-hijarah, batu. Batu dekat sini kata ramai ulama ialah batu-batu berhala yang disembah oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selain bahan bakarnya manusia dan batu, 'alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam api neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang sangat keras dan kasar. Ini adalah malaikat-malaikat Zabaniyah, yang mana Allah Ta'ala tugaskan mereka di neraka untuk menyeksa, untuk mencampakkan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang derhaka kepada Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Ya, tetapi walaupun malaikat ni malaikat yang kasar, yang keras, kata Allah, la ya'sunallah, mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah Ta'ala dan sentiasa melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan manusia. Manusia ni sudahlah lemah, tidak berdaya, tetapi sangat suka menderhaka kepada Allah dan tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tangguhkan kuliah kita hari ini sehingga ayat 6 sahaja dahulu. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni memberi pengajaran yang banyak bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, insya-Allah. Kalau seorang isteri, supaya menjadi isteri yang terbaik dengan sifat-sifat yang telah Allah sebut pada ayat 5 tadi, dan sebagai suami juga menjadi suami terbaik
sebagaimana Allah Ta'ala sebut tugasan atau tanggungjawab suami pada ayat 6 surah At-Tahrim ni. Moga-moga ini menjadi asbab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.